Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Kali ini saya akan bawakan tajuk di tingkatan 4 iaitu bab 5 berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. Dalam rajah ini terdapat 6 buah komputer yang mana setiap komputer dihubungkan oleh kabel. Satu sistem komputer yang disambung seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, ia adalah merupakan suatu rangkaian. Dan rangkaian komputer ini boleh diwakili oleh rajah seperti berikut. Komputer yang pertama, saya buatkan satu titik. Dua komputer lagi, ada dua lagi titik. Dan setiap titik ini adalah mewakili komputer. Kemudian ada lagi 3 komputer. Okey, kemudian garis ini yang merupakan mewakili kabel. Okey, ikut yang ini dan yang ini disambungkan ke bawah dan akhirnya daripada komputer ini dihubungkan kepada 2. Dan yang seterusnya, komputer ini dihubungkan ke atas. Rajah ini dikenali sebagai graf. Dalam graf ini, bintik adalah mewakili komputer. Dan garis yang berwarna merah ini adalah mewakili kabel yang menghubung 2 komputer. Dalam teori graf, bintik adalah dikenali sebagai bucu. Dan garis pula adalah dikenali sebagai tepi. Bucu ini simbolnya ialah V, manakala tepi simbolnya ialah E. Okey, merujuk kepada contoh yang pertama, diberi dekat sini yang bintik-bintik ini adalah merupakan bucu. Jadi ada berapa bucu dekat sini? Iaitu ni 1, katalah ini bucu kedua, ini bucu yang ketiga, ini 4, ini 5. Okey. Jadi kemudian yang bintik ialah merupakan bucu dan garisnya ialah yang warna biru-biru ini dipanggil tepi. Okay, kalau soalannya disuruh kita tentukan ataupun cari V. V dekat sini ialah bucu. Jadi bucunya dekat sini ialah kita kena senaraikan iaitu bucunya ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, kalau soalannya tanya lagi berapakah NV? Bilangan bucu kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya ialah soalan yang kedua, dia suruh tentukan E. Dan E dekat sini adalah merupakan tepi, iaitu garis. Okey, jadi dekat sini ada garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi katalah garis ini saya namakan dia sebagai E1, E2, E3, E4 dan E5. Jadi di sini E-nya adalah sama dengan kesenaraikan iaitu E1, E2, E3, E4 dan juga E5. Tutup semula dengan tanda kurungan ini. Kemudian kalau dia tanya berapakah N bilangan tepi, jadi bilangan tepinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ataupun tepi juga, iaitu E juga boleh ditulis dalam bentuk pasangan bucu. Iaitu E1 dekat sini ialah menghubungkan 1 dengan 2. Jadi kita boleh tulis dia sebagai 1, 2. Kemudian E2 pula ialah yang hubungkan 1 dengan 3. 1, 3. Okay, dan seterusnya E3 ialah yang menghubungkan 2, 3. Okay, dan seterusnya ialah E4 yang menghubungkan 3 dan 4. Dan E5 ialah yang menghubungkan bucu 4 dan bucu 5. Okey, dah selesai. Kita tutup semula dengan kurungan. Okey, kalau ada yang bertanya, 1, 2, boleh tak tulis sebagai 2, 1? 1, 2, bucu 1 dihubungkan dengan 2 adalah sama juga dengan 2 dihubungkan dengan 1. Jadi kita tak perlu tulis dia 2 kali sebab dia adalah merupakan benda yang sama. Dalam contoh yang kedua, dalam rajah ini iaitu diberi bucunya iaitu A, B dan C. Jadi kalau ditanya apakah dia bucunya? Bucunya ialah A, B, C. Okey, kalau ditanya lagi apakah dia tepinya? Tepinya ialah yang menghubungkan, ini yang pertama yang menghubungkan A dengan B. Jadi kita tulis dia sebagai A, B yang menghubungkan B ke C.
Okey. Dan seterusnya yang menghubungkan A dengan C. Dan dalam rajah ini kita dapati ada suatu gelung yang bulat ini, iaitu dia daripada C, dia pusing pergi ke C semula. Okey, suatu graf mungkin mempunyai tepi yang bermula dan berakhir pada bucu yang sama. Okey, kalau yang macam ini dia dikenali sebagai gelung. Okey, dan cara penulisannya ialah C semula. Ciri-ciri gelung ialah ia melibatkan satu bucu sahaja. Jadi dia berpusing di tempat yang sama. Dan tepinya ini, dia tak bentuk garis macam ni. Tapi tepinya ini, dia berbentuk gelung. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga, diberikan suatu graf yang menghubungkan P, Q, R dan S. Okey, jadi di sini kalau disuruh senaraikan apakah dia bucu, bucunya dengan jelas kita nampak dekat sini yang bintik-bintik hitam ini iaitu P, Q, R dan S. Okey, bila disuruh senaraikan pula tepi iaitu E dan E-nya dekat sini ialah kita nampak P dihubungkan dengan Q, jadi kita tulis dia sebagai PQ. Kemudian P juga dihubungkan dengan S. Jadi kita boleh tulis sebagai PS. Lagi Q pula dengan R. QR. Dan di sini, dalam satu graf, mungkin berkeadaan dua bucu tertentu dikaitkan oleh dua atau lebih tepi. Jadi dalam kes ini, R dengan S dihubungkan oleh dua tepi, iaitu R ke S dan juga S ke R. Ada dua tepinya. Okey, jadi dekat sini, yang ini dipanggil, oleh kerana dia ada dua, kita panggil dia sebagai berbilang tepi. Okey, jadi cara menulis tepinya dekat sini ialah, iaitu kita buat kedua-duanya. Bermula R ke S, RS, dan satu lagi ialah S pula ke R. S, R. Yang kalau kes macam ni baru kita boleh tulis kedua-duanya, terbalikkan. Okey, kalau yang lain tu tak boleh sebab kalau PQ jangan tulis dia sebagai QP sebab dia adalah sama. Kecuali kalau ada terdapat berbilang tepi macam ini baru kita boleh tulis secara RS dan satu lagi SR. Seterusnya cikgu nak perkenalkan pula iaitu graf mudah dan bukan graf mudah. Okey, graf mudah ialah satu graf yang tak terarah ataupun tak ada anak panah. Okey, dan juga dia tidak mempunyai gelung ataupun tidak mempunyai berbilang tepi. Itu dipanggil graf mudah. Jadi graf mudah ini ialah graf di mana garis yang menghubungkan bucu ke satu bucu yang lain. Ini contohnya. Okey, ini dia sambungkan macam tu sahaja. Okey. Nah, ini pun boleh sambung ke sini. Dia tak ada anak panah dan dia tak ada gelung, juga dia tiada berbilang tepi. Okey, contoh yang ini dia hanya menghubungkan sahaja di antara bucu dengan bucu. Okey, ini contoh-contoh graf mudah. Okey, dan seterusnya cikgu nak tunjukkan bukan graf mudah. Bukan graf mudah pula ialah graf yang menghubungkan bucu dengan bucu macam ni. Okey, dan juga dia terdapat gelung dalam hubungan dia. Dia terdapat gelung. Ataupun dia juga terdapat berbilang tepi. Okey. Bila dia terdapat berbilang tepi, dia juga bukan merupakan graf mudah. Satu lagi ialah bukan graf mudah bila mana dia merupakan graf yang terarah. Okey, ini cikgu tunjukkan contohnya graf terarah macam mana. Okey, ini tepi-tepi dia yang menghubungkan bucu-bucu. Dia tak ada gelung, dia tak ada juga berbilang tepi, tetapi dia ada arah. Bila dia ada anak panah, itu menunjukkan dia terarah. Bila graf yang terarah, jadi dia adalah merupakan bukan graf mudah. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pula berkaitan dengan darjah. Darjah ialah simbolnya huruf D. Jadi di sini diberikan A, B, C, D, ada bucu A, B, C, D. Kemudian kita nak kena pasti darjah. Darjah bagi suatu bucu ialah bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Jadi tepi tadi ialah garis-garis ini adalah merupakan
tepi. Okey, jadi kalau kita katakan darjah untuk bucu A, jadi cikgu tulis sebagai DA. Jadi bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain ialah A ke C dan juga A ke B. Jadi ada dua tepi. Jadi darjah untuk A, bucu A ada dua. 1, 2. Darjah untuk bucu B pun ada 2. 1, 2. Darjah untuk bucu C ada 1, 2, 3. Dan darjah untuk bucu D ada 1 sahaja. Jadi ini bermakna kalau soalannya dia tanya keseluruhan, iaitu dia suruh tentukan bilangan darjah. Jadi bilangan darjahnya ialah jumlah darjahnya ditulis begini. Jumlah untuk darjah bagi bucu adalah bersamaan dengan 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua darjahnya adalah keseluruhannya ada 8. Bilangan jumlah darjah juga yang atas ini tadi boleh juga kita kira menggunakan rumus iaitu 2 didarabkan dengan bilangan tepi. Okey, 2 darab dengan bilangan tepi. Bilangan tepi dekat sini adalah merupakan garis-garis yang menghubungkan antara bucu. Jadi dekat sini bilangan tepi ada 1, 2, 3, 4. Okey, jadi bilangan tepi ada 4. Jadi untuk cari jumlah darjah adalah sama dengan 2 darab 4 iaitu 8. Okey, suatu fakta yang sangat penting iaitu jumlah darjah kalau kita kira nilainya sentiasa genap. Dia tak mungkin dapat nombor ganjil, dia akan jadi sentiasa genap. Kenapa? Sebab kita bila darab dengan 2, kita akan dapat nombor genap. Okey, tadi kita dah lihat contoh yang pertama, kita pergi pula pada contoh yang kedua. Okey, diberi dekat sini bucu J, K dan L. Soalannya tentukan NV. NV dekat sini bermaksud tentukan bilangan bucu. Jadi bilangan bucu dekat sini ada 1, 2, 3. Jadi jawapannya NV-nya 3. Seterusnya yang kedua, tentukan bilangan tepi. E ialah bilangan tepi. Untuk tentukan bilangan tepi, tepi ialah yang menghubungkan bucu dengan bucu. Okey, jadi di sini dipanggil tepi yang garis ini. Jadi ada berapa bilangan tepinya? 1, 2, 3 dan yang ini dianggap satu tepi. 1, 2, 3, 4. Jadi bilangannya ada 4 tepi. Soalan yang ketiga ialah tentukan jumlah darjah. Okey, untuk tentukan jumlah darjahnya ialah kita gunakan formula ini tadi. Iaitu untuk tentukan bilangan darjah, jumlah darjahnya ialah 2 darab dengan bilangan tepi, NE. Bilangan tepi ialah NE. Dan bilangan tepi tadi kita dah kira tadi iaitu ada 4. Jadi bilangan darjahnya, jumlah darjahnya ialah 2 darab 4 ialah 8. Ataupun kita boleh juga menggunakan cara menentukan darjah mengikut setiap bucu. Okey, gunakan kaedah yang ini. Jadi darjah untuk J ada 1, 2. Darjah untuk K ada 1, 2. Dan darjah untuk L ada 1, 2. Yang gelung ini ialah ke sini 1 dan daripada sini ke sini pula 1 lagi. Jadi untuk L ada 1, 2, 3 dan daripada sini ke sini 4. Dan jumlahnya semua sekali ialah 4, 5, 6, 7, 8. Sama saja jawapan dia. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Okey, ini rajahnya diberikan bucu-bucu yang dihubungkan iaitu RSTU. Okey, soalannya ialah yang pertama, tentukan bilangan bucu. Jadi bilangan bucu ialah yang warna hitam, bintik-bintik ini ialah bucu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan bucu ada 4. Ini kalau dia letak N ya ke di depan. Kalau soalannya dia tanya V saja, nyatakan V. Jadi kalau V saja kita kena buat dalam bentuk kurungan ini dan tuliskan semua bucunya RSTU. Kena buat begitu. Okey, seterusnya yang kedua ialah tentukan bilangan tepi. Okey, untuk tentukan bilangan tepi kita kira iaitu garis-garis yang menghubungkan setiap bucu. Okey, jadi garis dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi garisnya ada
7. Okey, kemudian di sini iaitu yang ketiga, tentukan bilangan darjah. Bilangan darjah adalah sama dengan kita ikut formula ini tadi, iaitu kita kira 2 darab dengan NE, bilangan tepi, iaitu sama dengan 2 darab dengan 7 dan nilainya adalah 14. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak kira dia menggunakan kaedah ini. Kita buat satu demi satu, dapat tak 14? Okey, bilangan darjah untuk R adalah sama dengan 1, 2. Bilangan darjah untuk T 1, 2, 3, 4. Bilangan darjah untuk S 1, 2, 3, 4. Dan bilangan darjah untuk U. Untuk U 1, 2 dan bila dalam bentuk gelung, ke sini 1 dan ke sini 1. Jadi untuk bilangan darjah untuk U ialah 1, 2, 3, satu lagi 4. Jadi dekat sini ada 4 kali 3, 12 tambah lagi 2. Jadi totalnya ialah sama juga macam di bawah. Okey, jumlah darjah semua sekali ialah 14.